Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Rosmadi. Nombor metrik A167922. Pelajar tahun akhir Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai kajian latihan ilmiah saya yang bertajuk Kaedah Terjemahan Kata Hubung dari Bahasa Arab ke Bahasa Melayu. Pengenalan. Dalam menelusuri bidang terjemahan, terdapat beberapa kaedah terjemahan yang digunakan oleh para penterjemah, seperti terjemahan kata demi kata, terjemahan harfiah, dan terjemahan bebas. Menurut Muhammad Firdaus dan Mahiram 2015, dalam Jurnal Pengajian Islam, teori terjemahan dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu penterjemahan langsung atau direct translation, dan penterjemahan tidak langsung, iaitu indirect translation. Kata hubung boleh dikategorikan sebagai salah satu kata tugas dalam bahasa Arab. Kata tugas ini berasal tidak kira sama ada daripada isim, iaitu kata nama, fi'il, iaitu kata kerja, ataupun huruf. Kata hubung bahasa Melayu terbahagi kepada dua, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Pernyataan masalah. Dalam era serba moden ini, hanya beberapa bahasa sahaja yang dipelajari, meskipun bahasa yang digunakan oleh manusia di seluruh dunia adalah pelbagai. Penterjemahan pula merupakan kaedah penyampaian maklumat yang melibatkan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Secara umumnya, hasil karya bahasa Melayu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah amat kurang diusahakan oleh para sarjana. Bidang terjemahan Arab Melayu juga dilihat tidak begitu luas perkembangannya kerana banyak didominasi oleh terjemahan Inggeris Melayu. Maka aktiviti terjemahan Arab Melayu ini amat wajar untuk diusahakan dengan lebih aktif lagi. Persoalan kajian. Yang pertama, apakah kegunaan kata hubung bahasa Arab dan bahasa Melayu? Yang kedua, apakah perbezaan yang terdapat pada kata hubung bahasa Arab dengan kata hubung bahasa Melayu? Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti kegunaan kata hubung bahasa Arab dan kata hubung bahasa Melayu. Objektif ini dijawab di dalam bahagian bab 2. Yang kedua, membuat perbandingan mengenai penggunaan kata hubung bahasa Arab dengan kata hubung bahasa Melayu. Objektif ini dijawab di dalam bahagian bab 3. Kepentingan kajian. Kajian ini dapat menjadi panduan kepada para penterjemah tentang beberapa kaedah terjemahan yang sesuai digunakan dalam menterjemahkan kata hubung bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Yang kedua, memperlihatkan kepada pembaca mengenai perbezaan antara kata hubung bahasa Arab dengan kata hubung bahasa Melayu. Oleh itu, pembaca akan dapat membezakan dua perkara ini dan menilai dengan teliti dahulu sebelum membuat sebarang terjemahan. Yang ketiga, kajian ini dapat memberi manfaat dengan cara menyalurkan maklumat kepada para pelajar, terutamanya yang ingin membuat kajian mengenai kaedah terjemahan berkaitan kata hubung. Limitasi kajian. Aspek yang difokuskan adalah mengenai kaedah terjemahan yang digunakan bagi menterjemahkan kata hubung daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu dan meninjau tentang persamaan dan perbezaan fungsi kedua-dua golongan kata dalam bahasa tersebut. Kitab novel Bajdulin karangan Mustafa Lutfi Al-Manfaluti telah dipilih sebagai korpus kajian supaya kajian tidak tersasar. Bilangan bab yang difokuskan dalam kajian ini adalah bab 1 sehingga bab 5 kerana perubahan dari satu bab ke satu bab tidak terlalu panjang. Metod kajian. Kajian ini hanya menggunakan kaedah kualitatif, iaitu kajian kepustakaan untuk mendapatkan data.
Kajian ini juga adalah hasil analisis kajian-kajian lampau melalui sumber-sumber primer dan sekunder bagi memperoleh data. Kajian berbentuk analisis kontrastif dalam mengenal pasti kaedah terjemahan yang digunakan untuk menterjemahkan kata hubung daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Analisis kontrastif bermaksud mengkaji faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan suasana suatu perkara dan membuat perbandingan antara suatu faktor dengan faktor lain dalam menyelidiki hubungan sebab dan akibatnya. Dalam kajian penulis ini, perkara yang dikaji atau diselidiki adalah berkaitan kaedah terjemahan kata hubung daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu sebagai satu kajian kontrastif. Kajian literatur. Berdasarkan kajian-kajian literatur yang telah dikemukakan ini, dapat disimpulkan bahawa setiap kajian ini membincangkan kaedah kajian yang sama, iaitu berpandukan analisis kontrastif. Perbezaan bagi setiap kajian tersebut dapat dilihat dari segi pemilihan bahasa yang dilakukan perbandingan kepadanya, kaedah pengumpulan data dan hasil setiap kajian mereka. Antara hasil dapatan kajian mereka yang dijadikan panduan oleh pengkaji adalah mereka dapat menemui perbezaan yang berlaku terhadap kedua-dua bahasa yang dianalisis itu. Selain itu, kaedah analisis kontrastif ini berjaya dibuktikan oleh mereka sebagai satu kaedah yang baik dalam mengkaji perbezaan yang ada dalam setiap bahasa, tidak kira dari sudut sintaksis, struktur ayat, terjemahan ayat dan sebagainya. Walaupun begitu, terdapat penambahan yang boleh dilakukan oleh pengkaji dalam mengisi kekurangan yang terdapat dalam bidang kajian analisis kontrastif ini. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada kaedah terjemahan kata hubung dari bahasa Arab ke bahasa Melayu dengan menggunakan novel Majdullin sebagai korpus kajian. Dapatan kajian. Yang pertama, jenis dan fungsi kata hubung dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Objektif pertama di dalam bab 2. Jenis dan fungsi kata hubung bahasa Arab. Yang pertama, kata hubung bahasa Arab dikenali sebagai al-mausul. Kata hubung ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu mausul ismi dan mausul harfi. Selain itu, huruf ataf juga merupakan kata hubung dalam bahasa Arab. Huruf ataf terbahagi kepada dua, iaitu ataf al-bayan dan ataf al-nasab. Contoh kata hubung bahasa Arab adalah seperti perkataan alladhi yang membawa maksud yang. Antara fungsi kata hubung bahasa Arab ini adalah sebagai penghubung, penerang, penguat, penegas, penafi, pembenar dan tugas-tugas lain. Jenis dan fungsi kata hubung bahasa Melayu. Jenis kata hubung bahasa Melayu terbahagi kepada dua, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Contoh kata hubung bahasa Melayu adalah seperti perkataan dan. Antara fungsi kata hubung bahasa Melayu adalah ianya berfungsi untuk membentuk ayat majmuk gabungan dan mencantumkan satu klausa dengan klausa yang lain. Dapatan kajian yang kedua, analisis kata hubung dalam novel Majdullin, iaitu objektif 2 dalam bab 3. Setelah diamati, pengkaji mendapati bahawa penulis novel asal bagi terjemahan novel Majdullin ini menggunakan kaedah terjemahan langsung dalam menterjemahkan novel asal yang bertajuk Majdullin ini. Oleh itu, pengkaji mengaplikasikan kaedah analisis kontrastif bagi mengenal pasti kesahihan terjemahan yang dilakukan oleh penterjemah novel Majdullin ini. Berikut merupakan novel Majdullin yang asal oleh sastrawan Arab Mesir yang terkenal, iaitu Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, dan di sebelahnya merupakan novel Majdullin versi terjemahan bahasa Melayu yang diterjemahkan oleh Adli Yaakob, iaitu salah seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
sebagai penutup, sebagai kesimpulannya, kajian ilmiah yang berfokuskan kepada dua objektif utama ini merupakan sebuah kajian kualitatif, iaitu dengan menggunakan kaedah pengumpulan data yang bergantung secara keseluruhan kepada kaedah kepustakaan. Data yang ditemui kemudiannya dilakukan secara kontrastif dan juga deskriptif. Fokus utama kajian adalah kata hubung, dan berdasarkan kajian-kajian terdahulu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahawa kata hubung merupakan antara bidang kajian yang dilakukan oleh para sarjana tata bahasa sejak dahulu lagi sehinggalah kini. Sekian, terima kasih.